Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdid qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an. Allah Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan taqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Qala Allah Ta'ala fi mahkam tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Sadaqallahu 'azim. Dan telah menutuplah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hati mereka dan juga terhadap pendengaran mereka. Begitu juga terhadap penglihatan mereka, ghisyawatun, tutup rapat. Walahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka azab yang hebat. Dan ada daripada kalangan manusia itu mereka yang mengatakan bahawasanya kami beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Subhanallahul azim. Benarlah firman Allah Taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita bertemu di masjid kita ni untuk kita sambung kuliah kita yang lepas. Mudah-mudahan dengan kuliah kita pada malam ni mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dalam kuliah lepas kita bincang ayat yang ke-6 daripada surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala sebut dekat kita tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama ada diberi khabar ketakutan kepada mereka ataupun tidak diberi khabar ketakutan kepada mereka, mereka tetap tidak akan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada sebut hari itu dalam kuliah lepas tentang bentuk-bentuk orang kafir. Ada orang kafir ni dia tak percaya Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi lah dia tak percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini ataupun dalam istilah dia panggil al-wathaniyin. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil al-wathaniyin. Al-wathaniyin ni, al-wathani maknanya berhala, pokok semua berhala. Allah Ta'ala pun dia tolak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dia tolak. Ada pula yang dikatakan kafir ni, mereka ni percaya Allah tapi tak percaya Nabi Muhammad. Yang ini berlaku pada ahlul kitab. Ahlul kitab, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ni dia orang percaya Allah, cuma dia orang tak percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi dia tolak Nabi Muhammad, orang Nasrani pun tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kafir itu pula kita boleh tengok ada dua jenis lah. Dan ada pula manusia itu boleh dikatakan kafir, dia percaya Allah Taala, dia percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak percaya pula nabi-nabi lain. Yang ini apa kita tahulah. Dia percaya Nabi Muhammad tapi dia tolak Nabi Isa, dia tolak Nabi Musa, dia tolak dan dia tak percaya dengan Nabi-Nabi. Macam ni pun dikategorikan sebagai kafir. Kafir, keluar daripada Islam. Ada orang tu asalnya Islam, kemudian keluar daripada Islam, itu pun kafir, dia panggil murtad. Ar-riddah, orang yang keluar daripada Islam. Asalnya Islam, kemudian dia keluar daripada Islam. Bila dia keluar daripada Islam tu, orang tu pun kafir. Orang tu kafir. Dalam undang-undang Islam, orang macam ni perlu ditangkap. Dalam undang Islam, orang macam ni perlu ditangkap dan perlu kena bagi motivasi. Kita tangkap dia, bubuh dalam penjara, panggil pakar motivasi, pergi motivasikan dia, cerita Islam ni begini, dan kemudian kalau dia ada ragu-ragu dengan Islam, dia timbulkan persoalan, kita ni kena jawab dengan baik.
bagi jawapan yang memuaskan hati. Itu undang-undang Islam. Kalau dia itu murtad, kemudian dia keluar daripada Islam dan dia kempen supaya orang lain pula keluar daripada Islam, yang itu boleh dibunuh. Kalau dia semata-mata keluar dan dia tak kempen, dia diam di seorang, dia murtad, orang macam ni tidak boleh dibunuh. Yang kita sebut yang boleh dibunuh ni bila dia murtad, dia keluar daripada Islam dan dia kempen orang supaya keluar daripada Islam. Bila kempen, itu dibunuh. Nabi SAW sebut, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang tukar agama ni, maka kita kena bunuh orang. Satu. Yang keduanya, ada satu hadis Nabi SAW cerita berkait dengan seorang sahabat, namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ni sebelum tu Nabi Muhammad SAW ni ada hantar seorang gubernur namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi Mu'adz bin Jabal ni pergi duduk di Yaman pada masa tu. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari pun datang. Bila sampai dekat masjid di Yaman pada masa tu, dia bersembah dengan Mu'adz. Dia bersembah. Kemudian Mu'adz bin Jabal jemput Abu Musa al-Ash'ari ni duduk kat satu tempat atas bantal. Arab ni dia orang punya budaya, kalau dia nak raknikan orang, dia jemput duduk atas bantal. Yang ni budaya ni menyanggahi dengan budaya orang Melayu. Orang Melayu tak boleh. Orang Melayu ni dia ada satu hadis Melayu, barang siapa yang duduk atas bantal nanti naik bisul dekat punggung dia. Ni Melayu kan. Yang kita nak cerita ni, Arab punya budaya, kalau dia raknikan kita, dia tumpuk kita masuk dalam rumah, lepas tu dia letak bantal keliling di rumah dia kan. Dia akan jemput kita duduk kat situ. Itu Arab. Jadi masa Abu Musa Ash'ari ni masuk dalam masjid, dia nampak ada seorang Yahudi terikat kat atas masjid. Dia terikat, dia tanya siapa orang ni. Mu'adz bin Jabal kata, kana Yahudiyan fa aslama thumma tahawwada. Kata dia kata yang ini Yahudi dulu ni, kemudian dia masuk Islam, murtad keluar dari Islam. Jadi wah Yahudi balik. Bila jadi Yahudi balik, suruh taubat tak nak taubat, suruh taubat tak nak taubat. Bahkan dia pergi kempen pula untuk bagi orang keluar dari Islam, murtad. Jahat lah Yahudi ni. Masa tu bila dia cakap macam tu, bila Mu'adz bin Jabal cakap macam tu, menyebabkan Abu Musa al-Ash'ari tersebut, la ajlisu hatta yuqtal hadza qada'ullah wa rasul. Kata Abu Musa Ash'ari, aku tak akan duduk dalam majlis ini kecuali orang Yahudi ini kena bunuh. Dan ini adalah undang-undang Allah, undang-undang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang tu dibunuh, bila dia murtad, dia keluar daripada Islam dan dia pergi kempen supaya orang keluar daripada Islam. Kalau dulu ada satu sejarah dekat Malaysia ni, di dunia Islam ni, Salman Rushdie. Ada seorang kan, Salman Rushdie, dia tulis buku, dia tulis novel, dia kutuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kempen supaya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang macam ni telah dikeluarkan fatwa oleh Al-Khumaini, Iran dulu kan. Masa tu dekat-dekat dengan revolusi Iran. Masa tu revolusi Iran, tokoh yang orang duk agung-agungkan sangat ni Al-Khumaini. Al-Khumaini ni dia buat keluar satu statement hukum bunuh kepada Salman Rushdie. Tapi sampai sekarang tidak dibunuh lah, tak ada siapa berani nak bunuh dia. Sebab dia dapat penjagaan daripada negara-negara luar, negara barat bagi keamanan pada dia. Tapi kalau kita baca cerita tentang diri dia, dia kata hidup dia memang susah bila fatwa itu dikeluarkan. Walaupun dia duduk kat negara yang aman, tapi dia nak keluar rumah jadi takut. Takut-takut tu jumpa orang pergi bunuh, mana tahu. Dan dia cerita dalam satu tulisan dia, dalam masa seminggu ni dia bercerai lagi bini dan dia berpindah randah dalam masa seminggu. Punca kat mana? Punca daripada fatwa Al-Khumaini. Al-Khumaini fatwa bunuh. Jadi bila fatwa bunuh, pakak-pakak dia jadi takut dia ni. Ceritalah ni, cerita lama. Dan antara lain yang memfatwakan boleh bunuh Salman Rushdie ni dulu, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Qaradawi dia tulis sebuah buku, nama kitab dia Jarimatul Riddah, jenayah murtad. Adalah panjang pembahasan dan dia ada sebut dalam buku dia tentang Salman Rushdie. Dan diistilahkan, Qaradawi istilahkan Salman Rushdie sebagai riddatul muqallazah. Riddatul muqallazah. Riddatul muqallazah maknanya murtad yang besar. Muqallazah ni kat Malaysia nampak babi Malaysia. Muqallazah ni makna Melayu ni besar. Itu makna muqallazah. Dia ada muqallazah, dia ada mukhaffafah, dia ada mutawassitah. Mutawassitah tu pertengahan, mukhaffafah tu ringan, muqallazah tu berat. Jadi bila sebut riddatul muqallazah maknanya murtad yang berat. Sebab jadi satu lagi riddatul mukhaffafah, murtad tapi ringan sikit. Apa maksud riddatul mukhaffafah? Murtad yang ringan, murtad yang disorang dia murtad, dia tak kempen orang keluar daripada Islam. Tapi kalau dia murtad, dia dah kempen orang keluar dari Islam, ketika itu dia digelar sebagai riddatul mughallazah. Bila riddatul mughallazah itu boleh dibunuh.
Okey, apa bukti lain? Abu Bakar As-Siddiq masa mula-mula sekali ambil tampuk pemerintahan. Selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang murtad. Bukan sekadar murtad, bahkan dia bagi kempen supaya jangan bayar zakat. Tak bayar zakat. Jadi berat. Abu Bakar As-Siddiq pun buat keluar satu keputusan bunuh orang yang tak bayar zakat tadi. Walaupun asal-asalnya tak disetujui oleh Umar. Umar tak setuju asalnya. Umar pergi jumpa Abu Bakar, berdebat pula dua tu. Bergaduh dua tu, kata aku tak setuju, jangan bunuh. Kita bunuh cara lain. Kata Abu Bakar tak boleh, kena bunuh juga. Duk kongkang. Katanya Umar kata aku tak nampak satu benda betul-betul Abu Bakar bertahan kecuali nak bunuh orang murtad. Jadi tak apalah, serahlah sebab dia itu kerajaan pada masa itu. Okey, ni orang panggil murtad, iaitu orang yang Islam dan dia ni murtad keluar daripada Islam. Dan nak jadi murtad ni dia percaya Allah dan dia percaya Nabi Muhammad, tapi dia tak percaya dengan Al-Quran. Murtad. Dia percaya Allah, dia percaya Nabi Muhammad, tapi tak percaya Nabi Musa AS. Murtad. Dia percaya Allah Ta'ala, dia percaya Nabi Muhammad, dia tak percaya Nabi Isa AS. Murtad. Itu murtad, keluar dari Islam. Maknanya ada orang yang dikatakan murtad ni, orang yang dikatakan kafir ni, dia tak percaya Allah, dia tak percaya Nabi Muhammad SAW, dan dia tak percaya Nabi-Nabi lain. Dia panggil Al-Wathaniyin. Ada pula yang dikatakan kafir ni orang yang tak percaya Allah, dan dia percaya Allah tapi dia tak percaya Nabi Muhammad. Jadi panggil kafir Ahlul Kitab. Ada pula dia percaya Allah, dia percaya Nabi Muhammad, tapi dia tak percaya pula Nabi-Nabi lain. Yang itu pun dikategorikan sebagai kafir, dan keluar daripada Islam. Dia jenis-jenis kafir lah. Dan kita disebut juga dalam kuliah lepas, orang jadi kafir ni puncanya 3 sebab. 3 punca. Yang pertamanya dia keluar dari Islam kerana dia tak masuk Islam sebab dia tak pernah dengar Islam, jahil terhadap Islam. Jadi bila dia tak pernah dengar Islam, dia tak tahu Islam ni macam mana dan dia tak masuk Islam, jadi kafir ni. Yang kedua, ada orang tolak Islam ni dia tahu kebenaran, tetapi dia ada kepentingan diri. Mungkin kerana faktor ayah dia, faktor mak dia, faktor kaum kerabat dia, faktor kawan-kawan dia. Tapi kalau hati kecil tu berasa sangat nak masuk Islam. Datuk kenapa tak masuk Islam? Ada kepentingan diri, ada. Yang kedua. Yang ketiganya, orang tak masuk Islam ni dia tahu kebenaran dan tidak ada faktor kepentingan pun, bahkan di pihak yang berkuasa sebagai contoh. Tapi kenapa tak masuk Islam? Sebab dia degil. Degil ni paling berat. Degil ni kategori yang paling berat. Jadi kita boleh nampaklah klasifikasi punca-punca orang jadi kafir. Ada orang timbul persoalan, macam mana orang yang tak pernah dengar Islam, dia ni status dia syurga ke neraka? Ini ada perbincangan perbincangan ilmu akidah, ilmu teologi. Macam orang timbulkan isu ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni syurga ke neraka. Ayah Nabi Muhammad Abdullah ni syurga ke neraka agak-agak. Ramai orang duk bincang macam ni. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari ada seorang sahabat dia pergi jumpa Nabi, dia tanya pada Nabi, wa kaifa abauna, bagaimana ayah-ayah kita dulu? Soalan sahabat. Nabi kata fa inna abi wa abaka finnar, ayah aku, ayahmu neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis lah. Di sini ada ulama bahas, adakah ayah Nabi Muhammad ni neraka? Jadi geng yang kata neraka ni dia merujuk pada hadis tadi. Sebab Nabi kata fa inna abi wa abaka finnar, ayahku, ayahmu neraka. Satu. Ada golongan kedua kata tak, dia tak masuk neraka. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahli. Allah Ta'ala kata wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazabkan sesuatu kaum kecuali kami datangkan rasul. Zaman tu tak ada rasul. Bila zaman tu tak ada rasul, maka Abdullah tu syurga, bukan neraka, sebab tidak akan diazab. Dan tu macam mana pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata fa inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayah engkau, ayah aku dan neraka. Abi di sini bukan merujuk pada ayah Nabi Muhammad yang bernama Abdullah. Abi di sini ini mengikut kebiasaan Arab, abi ayah ni dipanggil juga kepada bapa saudara. Dipanggil juga kepada bapa saudara tu abi. Sebab ada 2-3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya masa berlaku sejarah Fathul Makkah, pembukaan kota Mekah. Dalam sejarah pembukaan kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh seorang lelaki namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ni ketua kerajaan Mekah yang kemudian ni dia pergi jumpa Nabi Muhammad masuk Islam. Dan masa dia datang jumpa dengan Nabi Muhammad, dia datang bersama dengan bapa saudara Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi bila masuk Islam dengan Abu Sufyan ni, Abu Sufyan nak balik ke Mekah balik. Masa tu Abbas pergi jumpa Nabi, dekat, ya Rasulullah, aku nak pergi dengan Abu Sufyan di Mekah sama-sama, duduk kat sana. Nabi tak bagi, Nabi kata jangan, aku bimbang orang bunuh kamu.
Dia minta juga. Last sekali bila sangat nak minta, Nabi Muhammad kata, pergilah. Tapi aku bimbang. Dan Nabi Muhammad SAW pun bagilah seekor keldai putih, keldai kepunyaan Nabi, bagi pada Abbas untuk dia pergi ke sana naik keldai Nabi. Harapan ni selamat lah. Dia pergi duduk dekat Madinah, duduk di Mekah. Nabi Muhammad ni kalau bimbang, duk teringat bilalah Abah nak balik. Masa dia bimbang, bilalah nak balik. Masa tu Nabi Muhammad SAW bersebut, Raddu alayya abi, hantar balik kepada aku bapa aku. Abi di sini bukan merujuk pada Abdullah. Abi di sini merujuk pada Abbas. Abbas tu siapa dia? Bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila disebut hadis Nabi, fa inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapa kamu dalam neraka. Bapa aku di situ bukan Abdullah. Bapa itu merujuk pada Abu Talib. Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perbincanganlah dalam ilmu akidah. Jadi disebabkan itu, macam kalau kita baca Dr. Atiyah Saqaf, jadi satu kitab, nama kitab Al-Fatawa min Ahsanil Kalam, fatwa-fatwa daripada perkataan yang cukup indah. Dalam kitab tu dia dikupas tentang satu istilah yang disebut sebagai Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah ni yang pertamanya orang yang hidup di antara dua zaman Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah tu macam mana orang tu, status syurga ke neraka? Jadi mengikut apa yang dikupas oleh Dr. Atiyah Saqaf, orang tu dikategorikan sebagai syurga. Sebab wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengazabkan sesuatu kaum kalau tidak didatangkan rasul pada kaum itu. Satu. Dan yang dikatakan Al-Fatrah ni macam orang tak pernah dengar Islam. Dia ni duduk kat hutan. Orang asli tak pernah dengar Islam, ataupun orang yang Red Indian tu lah, duduk lautan, dia pakai cawak, pakai kita pun Allah. Ini tak ada tamadun ni, orang macam tu kan. Dan diorang ni tak pernah dengar Islam. Diorang mati macam mana? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengazabkan satu kaum hinggalah kami datangkan rasul. Jadi bila ajaran Islam tak sampai pada mereka, maka mereka itu tidak boleh dikatakan sebagai ahli neraka, tak boleh. Kafir, tapi kafir yang tak masuk neraka. Adakah diorang masuk syurga? Ya, masuk syurga. Dia tidak ada manzilatan bainal manzilatan. Tidak ada satu tempat di antara dua tempat. Atas pagar ni tak ada. Istilah atas pagar ni Mu'tazilah. Kalau kat Malaysia ni atas pagar ni istilah orang politik. Orang politik ada istilah atas pagar, sama ada PN atau PR. Kalau tak atas pagar, itu istilah orang politik. Itu orang politik. Kalau istilah dalam agama atas pagar ni untuk Mu'tazilah guna. Dia letak ada tempat di antara tempat, tak betul. Dalam Ahli Sunnah wal Jamaah tak ada. Dalam Ahli Sunnah wal Jamaah sama ada kau masuk syurga ataupun masuk neraka. Kalau kamu tak masuk neraka, masuk syurga. Tak masuk syurga, neraka. Dua tu tempat kan boleh masuk. Tak. Jadi ada orang dia tak pernah dengar Islam. Kita tak boleh nak letak dia ni sebagai ahli neraka, tak boleh. Sebab kalau Allah Ta'ala bubuh dia sebagai neraka, menandakan macam zalim lah Allah Ta'ala tu. Betul tak? Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Adil. Jadi adil ni Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan bubuh syurga kepada orang yang mendengar kebenaran dan beramal dengan kebenaran. Dan Allah Ta'ala akan bubuh dalam neraka bagi mereka yang dengar kebenaran dan tolak kebenaran. Yang tu baru orang tu akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni macam kita ni dengar Islam hari-hari, tiba-tiba tak masuk Islam juga. Berat lah macam kita ni kan. Tapi ada pula orang ni dia dengar Islam, tapi dia dengar dalam kerangka yang salah. Dia juga. Sebab tukang cerita tu jahat. Orang Islam juga kadang-kadang yang merosakkan gambaran orang terhadap Islam ni bukan orang kafir. Dia merosakkan gambaran manusia terhadap Islam itu adalah orang Islam sendiri. Dia cerita Islam contoh macam ni, last sekali orang tu nampak nak masuk Islam bersalah. Tengok orang Islam kelang kabut, last sekali tak masuk Islam. Orang macam ni macam mana kita mengharapkan supaya Allah Ta'ala memberikan rahmat Allah kepada mereka. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, rahmati wasi'an ala kulli syai'. Rahmat aku melepasi pada semua perkara. Rahmat Allah Ta'ala melepasi daripada kebukaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu insya-Allah. Tak. Itu kafir lah. Kita sebut jenis kafir, pucuk jadi kafir kan. Dan kita harapnya kita tak jadi macam ni lah. Kita nak jadi orang beriman dengan Allah. Yang kedua je, kita nak sebut pasal kafir. Kafir ni pula start dekat mana punca ni? Punca kafir ni terletak pada hati. Punca kafir ni terletak kepada hati. Hati manusia ni jadi dua. Satu dipanggil sayang, yang kedua dipanggil takut. Orang ni boleh taat dengan Allah Ta'ala sebab yang pertama dia sayang Allah Ta'ala. Yang kedua, orang boleh taat dengan Allah sebab dia takut dengan Allah.
Antara dua, takut dengan sayang, mana lagi hebat? Hebat lagi sayang. Sebab kalau orang tu sayang, dia akan melakukan taat disertai dengan keikhlasan. Tapi kalau orang tu dia melakukan ibadat dalam keadaan takut, dia tak ikhlas sebab dia takut. Macam kita takut dengan bini kita dengan kita sayang bini kita, sama tak? Tak sama. Orang sayang bini dengan takut bini ni tak sama. Kalau dia jalan dengan bini dia lalu kat depan kedai emas, orang sayang bini dengan orang takut bini beli emas mesti dalam keadaan dua jiwa yang berbeza. Dua keadaan berbeza. Dia lalu tepi kedai emas, bini tengok bambang beli barang emas. Orang sayang bini dia akan beli dengan setulus hati. Bahkan dia bangga pula dia beli barang emas untuk bini dia. Tapi kalau dia takut bini, lalu tepi kedai emas, bambang beli barang emas, dia berbeluh. Sudah habis dah duit kali ni. Bini kau nak beli bang. Dia beli jugalah, tapi dia beli dalam keadaan keterpaksaan. Sebab apa? Takut bini. Dia tak sama tahu. Takut dengan sayang ni rupanya berbeza. Mesti tak sama. Memang nampak beli sama beli, tapi dia punya kesan daripada sudut hati kecil kita tak sama. Orang ikhlas ni bila dia melakukan ibadat, dia disayang. Bila disayang Allah Ta'ala, dia akan buat ibadat dalam keadaan ikhlas. Tapi kalau orang itu dia buat ibadat dalam keadaan dia takut dengan Allah, tak ada unsur sayang, ketika itu dia melakukan ibadat, dia tertunai amalan wajib dia, tapi ikhlas dia tak ada. Nampak? Apabila orang itu sayang, automatik ada perasaan takut dalam hati dia. Sebab orang sayang isteri dia takut bini dia tak sayang dia. Betul tak? Orang yang sayang bini, dia takut bini tak sayang dia. Orang yang sayang Allah, dia takut Allah Ta'ala tak sayang dia. Tapi kalau orang tu takut, tak semestinya sayang. Pergi mampu dan kau. Tak tu buat sangat, susahlah, anak-anak pun dah ada, kalau cerai jadi masalah. Nampak? Ni patut takut. Dia lain tau. Sebab tu kita nak bagi kita ni boleh taat dengan Allah, cuba kita cek hati kita ni, kita ibadat kerana takut ke kerana sayang. Allah Ta'ala ni bagi kita pada perasaan takut. Kita buat ibadat dalam kerana takut pun dah okey dah lepas dah. Dah lepas dah. Kalau kita pergi masuk driving school tu dah boleh lepas lah. Tapi tak perfect. Dia tak sempurna. Orang yang buat ibadat sempurna ni bila ada perasaan sayang pada Allah. Itu paling sempurna. Bila orang tu ada sayang, selalunya orang macam ni dia akan gemetar. Dia disebut nama Allah SWT. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Biasanya orang yang beriman dengan Allah, apabila disebut nama Allah, gemetar hati dia gemetar, dudak jantung dia. Sebab apa? Sayang. Dia berlaku kat kita pun. Macam anda baca satu kisah Ibn Sina. Ibn Sina ni ulama Islam yang mula-mula sekali mengasaskan ilmu perubatan mata. Dia yang cek mata tu kan. Ada seorang anak pada khalifah pada zaman ni sakit sampai tak boleh bangkit. Dia confused, kenapalah kawan ni sakit. Last sekali dia pun pergi tengok sakit. Dia pergi cek, dia kata orang ni sebenarnya tak ada sakit ni, cuma ada problem masalah hati. Dia pun cakap kepada khalifah, ayah pada budak tu. Dia pegang dada budak tu. Dia pun sebut, wahai ayah pada budak ni, kamu tolong sebut tempat-tempat yang budak ni pernah pergi. Jadi ayah ni sebutlah negara 1, negara 2, negara 3. Sampai kat satu tempat tu, sebut negara, dia punya jantung degup, duk-dak. Dia kata budak ni sebenarnya sedang bercinta. Tempat tu ada girlfriend dia tak dapat girlfriend. Baik kau pergi cari girlfriend, selesai masalah dia. Betul? Ini berlaku kan? Ini cerita Ibn Sina. Ada satu sejarah, dalam sejarah Imam Ibn Sina. Dia nak bagi tahu orang ni kalau dia terlalu sayang, dia berdegup jantung dia. Orang sayang Allah, dia berdegup jantung dia. Duk-dak jantung kan? Sebut nama Allah dia gemetar. Sebut nama Allah dia gemetar. Bila sebut jasa baik Allah Ta'ala dia gemetar. Ini tahap yang paling tinggi. Tapi ada orang tak sampai tahap paling tinggi, rendah sikit, takut pada Allah. Dia takut tak masuk syurga, dia takut masuk neraka. Betul tak? Ini orang yang takwa. Kita ni masa kita semayang Jumaat, khatib selalu sebut ittaqullah, takutlah kamu pada Allah, takutlah kamu pada Allah. Takut pada Allah tu konsep dia tu yang mula-mula tu, yang tak masuk takut nak masuk neraka. Nampak? Takut masuk neraka, kategori takut. Maknanya dengan takwa itu pun dah memadai. Tapi kalau boleh up lagi, tu lagi cuma. Itu kesempurnaan ibadat bagi orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahap nak cerita tu tahap tau. Tahap. Benda ni ada dalam ilmu tasawuf. Ilmu ni ada dalam ilmu irfan. Dia kena perbincangan panjang lah. Kalau nak bincang benda ni kena panjang lah tak apalah. Jadi nak sebut sekarang di sini, orang jadi kafir ni
Dia sayang pada Allah pun tak ada, takut pada Allah pun tak ada. Orang ni kalau dia jadi kafir, sayang pada Allah pun tak ada, takut pada Allah pun tak ada. Bila dia tak sayang Allah dan tak takut pada Allah, sebut neraka tak jadi apa, sebut syurga tak jadi apa, tak ada perasaan. Bahkan dia pelekehkan pula. Allah Ta'ala kata, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama ada kamu bagi khabar ketakutan ke ataupun kamu tak bagi khabar ketakutan ke, mereka tetap takkan beriman. Maknanya tahap sayang dah tak ada, tahap takut pun dah tak ada. Bila dah tak ada dua-dua, bagilah khabar ketakutan macam mana pun, takkan percaya punya, takkan masuk Islam punya. Yang tu nak sebut punca manusia jadi kafir. Kita tak nak lah jadi macam tu. Kita nak kalau boleh, paling boleh lah tu, nak sayang pada Allah tu, nak timbul perasaan pada Allah tu macam mana pula. Susah. Susah selalu. Macam mana nak bagi kita ni boleh sayang pada Allah? Susah. Nak tahu, kena baca tulisan-tulisan ulama-ulama tasawuf. Kena baca kisah-kisah orang-orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena baca kisah para sahabat. Para sahabat macam mana, orang-orang dulu macam mana. Imam Ibn Arabi, Muhyiddin Ibn Arabi, seorang ulama tasawuf. Dia tulis satu kitab nama Futuhat Makkiyah. Dia pergi bahas tentang konsep kehambaan diri kita dengan Tuhan. Dia pergi ajar kepada kita ni apa-apa masalah cuba tengok langit. Dia ajar pada kita. Suruh juga Jalaluddin Ar-Rumi, ni tokoh-tokoh tasawuf. Dia tengok langit, dia bayangkan kebesaran langit Allah SWT, dan dia bayangkan betapa sayangnya Allah SWT melepasi sayangnya langit itu kepada manusia. Kalaulah kita duduk dekat bawah bumi Allah Ta'ala ni, kita tengok langit, kalau langit tu tak ada, kalau langit tu jatuh atas kepala kita, agak-agak jadi apa dengan kita. Tapi sayangnya langit dengan kita tu, langit tu boleh payangi kita dalam keadaan kita ni selamat. Kita tak fikir tau, siapa yang bagi langit tu terapung. Cuba kita fikir lagi dalam, yang menerapungkan langit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita fikir yang tu baru kita rasa, ya Allah, Allah Ta'ala sayang sangat dekat aku, tak patut aku ni tak sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala nak bagi kita sayang dekat dia, dia pergi cerita tentang jasa baik dia. Dia sebut, kalau kita baca Quran, dia cerita dia buat langit untuk kita, dia buat hujan untuk makanan untuk kita, dia buat bumi ni terhampar, kan? Kenapa dia cerita benda macam ni? Dia nak timbulkan perasaan tu. Ya, kita baca tu, kita, ya Allah baik engkau, ya Allah, aku tak patut kufur dengan kamu wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaedah lah, ini cara lah, beberapa cara yang telah diajar oleh ulama-ulama tasawuf supaya boleh timbul perasaan sayang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan lah Allah Ta'ala bagi perasaan sayang itu kepada kita, perasaan sayang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut sama ada kamu bagi khabar ketakutan ke, ataupun kamu tak bagi khabar ketakutan ke, mereka tetap takkan beriman. Bermakna mereka ni tidak ada sayang pada Allah dan juga tidak ada perasaan takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang kafir. Itu yang kita dah bincang lepas lah, ulang balik ini, cuma tambah sikit je. Sambungan ayat, Allah Ta'ala kata, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini punca ni. Allah Ta'ala kata, orang jadi kafir ni, kita bagi khabar ketakutan tak jadi apa, bagi khabar gembira pun lagi-lagi tak jadi apa. Kenapa jadi macam ni? Puncanya kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah Ta'ala telah khatam pada hati mereka, dan Allah Ta'ala telah khatam pada pendengaran mereka, dan Allah Ta'ala telah tutup mati penglihatan mereka. Bagi mereka azab yang hebat, kata Allah. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW ni dia sebut 2-3 hadis. Antaranya Nabi Muhammad kata, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-taibun. Atau kama qala Nabi Muhammad kata, semua anak Adam ni berdosa. Semua anak Adam ni dia akan melakukan kesilapan. Kita ni dan nama manusia mesti buat silap punya lah. Kita tak boleh kata aku ni perfect, tak pernah buat dosa. Penipu cakap macam tu. Penipu. Lebih-lebih lagi kalau kita hidup di akhir zaman, lagi-lagi lah pernah buat dosa. Nak mari semayang boleh buat dosa selama bulan. Nak mari semayang boleh buat dosa. Macam mana dosa yang kita buat masa kita nak mari semayang? Masa kita dalam perjalanan nak mari ke masjid, kita nampak orang buka aurat, contoh kan. Ini dosa. Bermakna setiap manusia pasti akan melakukan dosa. Cuma Nabi Muhammad kata, wa khairul khata'in at-taibun. Sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang bertaubat. Dia bertaubat, dia ingat dosa, dia istighfar kepada Allah. Dia buat dosa, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bila dia melakukan dosa, dia akan fikir hati aku ni macam mana. Itu satu hadis. Hadis yang kedua, Nabi Muhammad pernah nyatakan kepada kita bahawasanya setiap dosa yang kita lakukan, idza aznaba al-'abdu dhanban, apabila seorang hamba itu melakukan satu dosa, nuqtatus sauda fi qalbi, akan ada satu titik hitam pada hati dia. Satu dosa kita buat, satu titik hitam. Dua dosa, dua titik hitam. Tiga dosa, tiga titik hitam. Yang dikatakan nuqtatus sauda, satu titik hitam itulah yang disebut sebagai khatam. Khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala khatam di hati ini. Dua dosa, dua titik hitam. Tiga dosa, tiga titik hitam. Kalau kita banyak buat dosa, nanti semua hati kita penuh dengan titik hitam. Sampai dah tak ada ruang. Bila tak ada ruang, hati kita ni akan dinaik tahap sikit untuk dia. Nama dia at-tab'un, cok. Titik, cok. Buat dosa lagi, titik pula. Penuh pula, cok pula kedua. Buat dosa lagi, penuh, cok pula ketiga. Penuh pula dengan cok. Allah Ta'ala akan naikkan darjat hati dia. Iqfal, kunci rapat. Kunci rapat ni tak ada apa. Yang inilah berlaku kepada Abu Lahab. Inilah berlaku pada Abu Lahab. Bila kunci rapat cerita Islam macam mana tak jadi apa, cerita Quran, cerita hadis, cerita semua tak jadi apa. 40 tahun dengan kuliah, 40 tahun itulah dia lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 tahun itulah dengan kuliah, 40 tahun itulah dia lawan Islam. 40 tahun itulah tolak Allah Subhanahu wa taala. Yang tu darjat hati iqfal, kunci rapat. Kat mana kunci-kunci? Bermula daripada cok. Dekat mana punca cok? Cok tu bermula daripada titik hitam. Khatamallahu ala qulubihim. Orang kafir ni start masalah adalah khatam, cok. Apa ni titik hitam? Dok buat dok. Kita ni boleh jadi kafir Syekh. Jangan tengok orang kafir tu, kafir pakai mat silat pula kafir masa tu masuk Islam dia tak tahu. Tahu tak? Ni kita Islam ni elok jadi kafir tak tahu. Alhamdulillah lah, minta perlindungan Allah Taala lah kan. Minta jauhlah mati kafir. Sebab zaman dulu ada orang mati kafir walaupun asalnya orang takwa dengan Allah. Siapa dia? Bal'am bin Ba'ura. Siapa dia Bal'am? Abid, kaki ibadat. Doa dia Allah Ta'ala tak pernah tolak. Dia minta, masa tu juga Allah Ta'ala nakun. Allah Ta'ala lapar rasa nak makan kari kepala ikan. Boom, jatuh kari kepala ikan tu. Punya canggih nama Bal'am bin Ba'ura ni. Dia mati dalam keadaan kufur, lidah terjelir. Allah Ta'ala sebut Quran kisah dia. Dan dia ni hidup pada zaman Nabi Musa AS. Kenapa mati kufur? Sedangkan dia ni abid, orang kuat ibadat. Hati Syekh siapa tahu. Sebab tu kita ni selalu kena doa dengan Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Minta doa ni Syekh. Macam kita semayang tu, masa kita semayang akhir tu kita baca tasyahud akhir. Baca tahiyatul mubarakatuh. Habis baca tu, penutup tu baca ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-bolakkan hati manusia, tetapkanlah hatiku dalam agamamu dan tetapkan aku dalam melakukan ketaatanku kepadamu. Minta dengan Allah Ta'ala. Sebab kita bimbang hati kita jadi seperti hati Bal'am bin Ba'ura. Kita bimbang hati kita jadi seperti mana hati Qarun. Qarun Allah Ta'ala uji dengan harta, duit banyak, walhal sebelum dia kaya dia seorang abid, orang kuat melakukan ibadat, selalu beribadat bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Hebat, dia sepupu Nabi Musa. Tapi bila Allah Ta'ala bagi kekayaan, dia start lupa Allah SWT. Dia tak bayar zakat, dia lawan Nabi Musa. Bila dia lakar semua tu, last sekali Allah Ta'ala binasakan dia dengan Allah Ta'ala tenggelamkan dia di dalam bumi. Alhamdulillah. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak nak macam tu tau. Kita tak nak. Yang kita nak ni dia hati kita ni tubuh kuat, tetap dengan Allah SWT. Yalah, al-iman yazidu wa yanqus, tu kita tak nafi. Iman ni dia bertambah, kadang-kadang dia menurun. Dia ada time juga kita ni. Macam dia iman ni macam selera makan lah. Kita ni kadang-kadang ada satu ketika kita rasa nak makan nasi. Makan nasi biasa ni. Mari satu ketika rasa nak makan roti canai pula. Ada beberapa ketika makan roti canai pula tak selera. Nak makan mi goreng. Jadi time tau. Selera tu ada time. Imam jadi juga. Jadi time. Ada time dia naik, ada time dia turun. Ada time rasa nak sembahyang tahajud, kalau boleh start pukul 12 nak berhenti pukul 6 sembahyang tahajud. Ada time tu tak payah kita sembahyang tahajud, subuh pun terkejut. Ada time macam tu kan. Ada, jadi time tau. Dan kita nak minta supaya kita ni biar maintain, hati kita maintain. Kalau boleh naik kan. Dan manusia ni kalau hati dia, iman dia hebat, dia lagi hebat daripada malaikat. Malaikat pun jam tengok kita. Betul. Nabi Muhammad SAW hati dia hebat, hati dia kuat dengan Tuhan. Sebab itu bila dia beribadat pada waktu malam, Siti Aisyah tengok dia menangis.
Nangis-nangis Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad begitu teruk menangis? Siti Aisyah pergi tanya Nabi, kenapa Rasulullah teruk sangat ni? Padahal kamu tu maksum, confirm tak masuk syurga, confirm tak masuk neraka. Memang syurga punya kamu tu, confirm je lah. Nabi Muhammad confirm syurga tau, kita je tak confirm. Nabi confirm dah, kan? Nabi Muhammad yang confirm syurga tu duk semayang nangis-nangis tu. Siti Aisyah jadi, peliklah kamu Rasulullah. Tanya Nabi, Nabi kata apa? Afala an akuna abadan syakura. Tengok jawapan Nabi. Apakah tidak aku jadi hamba yang bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala? Hati dia, itu hati Nabi tau. Kalau itulah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pelik pada malam Al-Isra wal Mi'raj, malaikat Jibril kata, Muhammad kau naiklah atas pada Sidratul Muntaha, aku tak boleh pergi dah, aku sekadar ni. Sampai Sidratul Muntaha tu kan, malam Isra Mi'raj. Jibril kata, Mak, aku sini, kau naik. Sebab aku sini boleh pergi. Hebat Nabi Muhammad. Sebab apa? Iman dia tu Syekh, naik. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh, dapatkah kita gagak macam ni? Tak tahu macam ni. Kan? Sebab kita ni penyambung tarbus. Kan? Hati dia sangka jahat dia dengan Tuhan. Bila sangka jahat, dah masa bila kita nak dapat perasaan macam tu? Kita dapat perasaan tu susah tau, nak dapat perasaan tu. Jadi macam mana dapat? Latih diri supaya, dan doalah pada Allah, minta biar Allah Taala bagi perasaan tu di dalam hati kita. Itu kita harapkan insya-Allah. Jadi Allah Taala kata punca dekat mana? Al-qalb, hati. Khatamallahu ala qulubihim. Satu kejutan kata Allah. Wa ala sam'ihim, pendengaran. Wa ala absarihim ghisyawatun, dan terhadap penglihatan mereka ghisyawatun, tutup rapat kata Allah. Allah Ta'ala dia pergi sebut dalam ayat ni, dia pergi sebut hati dulu, kemudian pendengaran, kemudian penglihatan. Kenapa Allah Ta'ala tak start dengan pendengaran dulu, penglihatan baru hati? Kenapa agak? Di sinilah kalau kita belajar ilmu psikologi lah, cerita luas sikit ilmu psikologi. Ilmu psikologi ni dia ada sebut tentang satu istilah prejudice. Dia bukan sekadar ada dalam ilmu psikologi, bahkan ada dalam ilmu Quran. Kenapa Nabi Allah Taala sebut Quran, la tasubul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairil ilm. Jangan kamu cela sembah-sembahan selain daripada Allah, bimbang mereka cela Allah tanpa ilmu dan prejudice. Nampak Allah Taala sebut Quran. Kita ni nak maki sembah-sembahan daripada Allah, rembat je lah. Tapi biar sama-sama kita. Ni sama-sama kita ni kan. Tapi kalau depan orang kafir jangan tak rembat. Bila kita rembat, kita dikutuk, nanti akan ada prejudice dalam hati. Bila ada prejudice pada hati dia terus mental block. Bila dia mental block, kita jadi Islam apa pun, baik macam mana pun akan tolak. Benda baik, cerita dia tolak. Sebab apa? Prejudice. Dia dah prejudice. Kita tunjuk benda baik pun, dia dah prejudice, jangan nampak buruk juga. Walhal, benda yang kita tunjuk tak adalah baik. Prejudice ni start kat mana? Start prejudice ni hati. Sebab itu Allah Ta'ala nyatakan orang jadi kafir ni start kat mana? Khatamallahu ala qulubihim. Hati ada problem. Bila hati ada problem, ceritalah benda baik macam mana pun tak jadi apa. Tengoklah benda baik macam mana pun tak jadi apa. Sebab itu Allah Ta'ala mulakan dengan penglihatan, dengan hati dulu Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala nyata yang kedua, dengar. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Penglihatan, pendengaran, penglihatan. Kenapa mula dengan pendengaran kemudian penglihatan? Kenapa Orang belajar ilmu medik, tak masalah nak bukan doktor, tapi baca je lah. Kita tengok di negara barat, anak kecil dalam perut mak, dia pergi ambil wamen, letak dekat perut. Ada kan? Budak-budak kecil, yang budak-budak dalam kandungan mak ni dia pergi ambil wamen, letak kat perut dia. Sebab apa? Sebab dalam teori perubatan, budak kecil dalam perut dia sudah mendengar. Islam ni pula ajar, kalau ibu tu sedang mengandung, bercakap biar benda-benda baik, mendengar tu biar benda-benda yang baik. Bacalah surah Luqman ke, surah Yusuf ke, baca surah, baca Quran. Sebab apa? Pendengaran itu akan memberi kesan kepada anak di dalam perut. Maknanya pendengaran itu lebih berfungsi terlebih dahulu berbanding penglihatan. Budak dalam perut tengok apa? Dia dengar dulu. Pendengaran lebih berfungsi berbanding penglihatan. Jadi Allah Ta'ala kata khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala khatam hati, tutup hati, prejudice. Kemudian pendengaran, baru penglihatan, wa ala absarihim, terhadap penglihatan mereka, walahum adzabun azim, bagi mereka azab yang hebat. Orang kafir ni Syekh, problem yang paling besar adalah prejudice. Itu paling besar, problem paling besar. Kita cerita Islam yang baik dia penuh. Macam mana kita nak buat? Kita kena fikir nak hilangkan dia punya prejudice. Nombor satu dia, buang prejudice dia dulu.
prejudis dia terhadap Islam. Macam mana kita nak buat? Yang ini berhajat kepada kebijaksanaan. Sebab itu Allah Ta'ala ajar pada kita dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Ta'ala punya style. Allah Ta'ala ajar, kata Allah, ajaklah manusia ni kepada Tuhan kamu dengan hikmah, kebijaksanaan. Jangan fikir nak bagi tahu je. Kena fikir, aku nak bagi tahu ni dia terima ke tak terima. Macam tu. Ini tak, dia kira dia nak rebat ni. Jangan. Ada kadang separuh-separuh kita lah, pantang diberikan mikrofon, dia kira nak taruh. Jangan share. Sebab dalam konsep dakwah, kita mendekatkan orang kepada Islam, bukan menjauhkan orang daripada Islam. Itu nama dakwah. Ni kadang-kadang dia mari ceramah, ustaz pergi bisik, sini orang jemaah masjid ni begini. Okey, tak apa. Dia pergi taruh pula orang yang pesan. Dia apa hal perangai ni? Ini tak betul tau. Ini bukan sikap yang diajar di dalam Islam. Sikap Islam ni mesti berhikmah, kebijaksanaan. Kebijaksanaan ni bukan makna lembut. Jangan ada faham macam tu pula. Ada orang kata apa, dia kata hikmah, cakap mesti lembut. Lembut tu bukan hikmah. Lembut, hikmah ni adalah kita berdakwah sesuai dengan orang yang didakwah. Sebab ada orang sesuai dengan kelembutan, ada orang tak sesuai dengan kelembutan, ada orang sesuai dengan keras. Ada. Ana pernah mengajar sekolah, Ana sendiri pernah mengajar kat sekolah. Kita gerak budak bangkit sembahyang subuh ni macam jenis tau. Ada budak kita gerak bangkit sembahyang subuh, kita kata bangkit dia pergi sembahyang. Ada satu jenis. Ada pula jenis kedua, dia selama roh dia tidur. Kita gerak tu tak bangkit, kena bagi penyepak sebiji baru dia bangkit pergi sembahyang. Ada kan? Itu hikmah bagi diri dia. Ada orang ni sesuai dengan lembut, ada orang sesuai dengan kekerasan. Itulah hikmah. Itulah hikmah. Bahkan kalau kita perhatikan orang-orang dulu zaman Nabi Muhammad SAW sendiri pun, Nabi Muhammad menggunakan kaedah keras dan lembut ni. Nabi Muhammad dia tak lembut sepanjang masa, tak. Ada time dia keras. Bila perang perang tu dakwah. Perang tu kategori dakwah. Bilakah berperang? Apabila mereka menyekat hak bersuara bagi orang Islam. Berlaku. Contoh dalam peperangan Tabuk. Tabuk ni punca peperangan apabila orang Rom pergi bunuh utusan Nabi SAW. Dia pergi sekat hak bersuara Nabi. Nabi Muhammad tulis surat, minta seorang sahabat, kau bawa surat ni pergi hantar ke Raja Rom. Pergi dalam perjalanan tu, dia lalu dekat Syria, Syam. Syria tempat bergaduh sekarang kan. Sampai kat situ, wakil Rom, dia antara bawah kerajaan Rom pada masa tu adalah Syria. Syria ni bawah Rom pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi ada seorang gubernur, dia arahkan seorang utusan dia pergi bunuh utusan Nabi Muhammad SAW. Bila mati utusan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pergi istihar perang. 30,000 orang turun pergi lawan kerajaan Syria pada masa itu. Yang dikatakan perang ia bawah kategori dakwah juga. Dakwah pergi. Sebab apa? Bila kita serang, kita nak buka hak bersuara. Bila buka hak bersuara, Islam boleh masuk. Orang akan dengar kebenaran, orang akan masuk Islam. Nampak? Nak cerita Nabi Muhammad SAW bila berdakwah, dia tak semata-mata menggunakan kelembutan je, tapi dia guna juga kekerasan. Nabi Muhammad kadang-kadang dia pegang putih tasbih, kadang-kadang dia pegang pedang juga. Dia ada cara lembut, kadang-kadang dia ada guna kekerasan. Itulah hikmah sesuai dengan orang yang didakwah Islam. Firaun, Nabi Musa AS berhadapan dengan dia. Disebabkan dia ni pemimpin besar, disebabkan dia ni minta orang sujud dekat dia, disebabkan dia ni tak boleh sujud dengan orang, disebabkan itu Allah Ta'ala kata faqula qawlan layyinan. Hikmah ketika Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, dia kena guna perkataan yang lembut-lembut. Sebab dia tu raja. Sana bila kita nak pergi ajak seorang raja yang dia tu samseng dengan dia, orang samseng yang gagak dia nak rokok ke orang tak? Dia nak sujud ke orang tak samseng? Tak boleh Syekh. Sebab dia punya gambaran orang mesti sujud dekat aku. Kenapa aku nak sujud ke orang? Punya samseng ni Firaun, dia boleh kata inni rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling canggih. Kata aku paling canggih sekali. Siapa kata? Firaun. Nabi Musa, kau pergi lawan Firaun. Tapi faqula qawlan layyinan, kau bercakaplah dengan perkataan yang lembut-lembut sesuai dengan dia orang besar. Sana. Itu hikmah nisbah Firaun. Tapi nisbah orang lain pula. Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim AS berhadapan dengan Namrud. Dia bukan dengan kelembutan, tapi berhadapan dengan perdebatan, hujah. Berlaku. Betul Allah Ta'ala kata, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan." Berdebat.
Nabi Ibrahim dia berhadapan dengan siapa? Namrud. Macam mana dia dakwah? Dia sindir Namrud tu. Dia ni tengoklah, adalah dekat kampungan dia tu, tempat Namrud duduk tu. Namrud mengaku jadi Tuhan lah. Dia mengaku macam-macam lah Namrud ni. Dan dia ada kuil dia, patung berhala tu pula banyak. Jadi bila geng-geng dia orang yang kafir-kafir ni keluar, pergi hari percutian lah buat kita ni. Bila pergi percutian, Nabi Ibrahim tengok tak ada orang, dia pergi runtuhkan semua patung-patung tu. Dia runtuhkan semua patung, patung besar dia biar. Kapak tu, dia pergi selit kat telinga patung besar. Ini orang pergi sindir tau, dia sindir. Dia pergi tak telinga kawan tu. Bila Namrud balik, apa pasal patung berhala habis runtuh kan? Pergi siasat, siapa punya kerja ni? Orang bagi tahu, Musa, Ibrahim AS ni, dia tak pergi ikut kita keluar. Makna dia runtuh kan? Namrud panggil, kau runtuh kan? Nabi Ibrahim kata apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang meruntuhkan tu yang besar tu lah, sebab kapak kat telinga dia. Nampak? Itu bukan menipu tau, itu sindir dia panggil. Dia sindir Namrud. Bengar lah Namrud. Namrud kata, macam mana dia nak runtuhkan patung yang lain? Dia bergerak pun tak boleh. Lah, bergerak pun tak boleh. Kau sembah apa? Tengok, dah kena kan? Nak panggil sindir tau. Sindir ni salah satu metodologi dakwah. Sindir ni salah satu metodologi dakwah, kaedah, dan sesuai sebab pada Namrud. Nampak? Namrud sesuai lah. Ada orang dia tak boleh tahu guna sindir-sindir ni, dia sakit hati. Kita sindir tu 10 tahun tak nak cakap dengan kita sebab teringat kita punya sindir. Ada orang macam tu. Tapi ada orang dia kena sindir baru dia terkesan. Ada. Orang Melayu ni kaedah teguh dia kena menyindir. Sebab tu di Malaysia orang cukup suka Ustaz Ismail Kamus. Sebab Ustaz Ismail Kamus dia tak pernah sound direct tau. Dia sindir dia kerja dia. Sana dengar ceramah dia. Orang Melayu cukup suka orang macam Ustaz Ismail Kamus. Dia nak suruh orang berhenti serokok. Dia cakap apa? Rokok ni asap tu makanan syaitan, makanan jin. Jadi orang serokok adik-beradik jin. Kena kita itu. Betul tak? Dia sindir tau. Dia sindir. Kita dengar tu alamak last kali berhenti serokok. Alhamdulillah lah. Kesan juga dalam dakwah tu kan. Tapi nak bagi tahu inilah orang Melayu. Dan Islam masuk di tanah Melayu tak seperti mana Islam masuk di negara Arab. Islam masuk negara Arab berperang tau. Bunuh-membunuh. Islam masuk ke negara Arab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu berapa kali dia buat perang. Tapi Islam masuk tanah Melayu perang tak? Tak perang. Raja dia seorang masuk Islam. Habis perang masuk Islam. Mari pendakwah, mari mandor tak tahu. Lah banyak riwayat lah Islam masuk tanah Melayu ni. Anak ada baca ni banyak sangat riwayat cerita tentang Islam masuk tanah Melayu. Ada orang kata Islam masuk tanah Melayu ni pada zaman sahabat lagi. Ada. Siapa yang kata tu? Buya Hamka. Buya Hamka Allah raham kan. Dia tulis dalam buku sejarah umat Islam. Dia kata Islam masuk tanah Melayu pada zaman sahabat lagi. Pada zaman Nabi lagi dah ada Islam tanah Melayu. Alasan dia sebab apa? Sebab ada istilah kafura dalam Quran. Kapur ni nak dapat kena mari tanah Melayu pun dapat kapur. Jadi dia kata itu menunjukkan Islam ada tanah Melayu pada zaman penurunan wahyu. Kata Buya Hamka. Buya Hamka punya teori lah. Kalau baca teori Nuqib Al-Atas, dia kata tak. Dia kata bukan zaman tu, zaman kemudian sikit ada zaman sahabat. Kalau ikut kupasan Buya Hamka yang lagi menarik, kita orang Melayu ni keturunan Nabi Ibrahim AS lagi canggih. Lagi canggih. Alasan dia senang. Alasan dia Nabi Ibrahim AS ni dia ada 2 orang isteri. Yang pertama nama Siti Sarah, ada anak namanya Ishaq AS. Kemudian isteri yang kedua namanya Siti Hajar, ada anak namanya Ismail AS. Ishaq ke bawah, yang tu dipanggil keturunan Bani Israel. Ismail ke bawah, yang tu orang panggil keturunan Arab. Anak Arab ke situ. Lepas kematian Siti Sarah, Nabi Ibrahim dia kahwin pula seorang perempuan. Nama perempuan tu Qaturah binti Yaqtan. Yang teori Buya Hamka. Dan Qaturah binti Yaqtan ni bukan Buya Hamka disebut. Dalam kitab tafsir lain pun disebut. At-Tafsir Al-Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi disebut dalam kitab ni. Qaturah binti Yaqtan. Qaturah binti Yaqtan ni ada 6 orang anak daripada Nabi Ibrahim. Antara nama Madian, antara nama Lawi. Dan anak-anak Nabi Ibrahim AS yang duduk dengan Nabi Ibrahim hanya 2 orang saja. Siapa dia? Ismail, Ishaq. Iaitu isteri dan anak daripada Qaturah binti Yaqtan. Dia kata Qaturah binti Yaqtan, anak-anak dia tak duduk dengan Nabi Ibrahim, duduk tempat lain. Dia hantar kat negara luar. Antara itu nama Madian. Dia hantarlah duduk kat satu tempat. Tempat tu dibuka, lalu tempat itu diberi nama Madian, perkampungan Nabi Syuaib AS, tempat pertemuan Nabi Musa Nabi Syuaib. Yang Quran ada cerita kan. Dia buka tempat itu anak Nabi Ibrahim. Dan kata Buya Hamka ada seorang lagi anak nama Lawi. Dia duduk dekat area Nusantara. Itulah Melayu kata dia.
Melayu keturunan Nabi Ibrahim, Syekh, main-main tau. Itu teori tau, ini teori sejarah lah. Nak pakai-pakai, tak nak pakai sudah. Tak pakai tak jadi kafir pun. Dan tak wajib berimam macam ni. Ini teori sejarah. Kalau baca teori sejarah, seronok. Seronok. Kalau kita baca sejarah, teori Islam masuk di tanah Jawa. Islam masuk tanah Jawa bukan dengan peperangan. Islam masuk dengan dakwah, dengan Tok Bomo, Maulana Malik bin Ibrahim, Wali Songo yang pertama. Cerita je lah ni beberapa riwayat. Ada orang kata sebelum tu lagi, wallahu alam lah. Maulana Malik Ibrahim ni, dia ni datang dari Parsi. Dia bukan orang Arab, dia orang Parsi. Dan dia pergi singgah dekat Yaman. Dia pusing-pusing merantau sampai dekat tanah Jawa. Bila sampai ke tanah Jawa, dia duduk kat situ dalam keadaan semua masyarakat situ Hindu. Dan ada orang sakit. Bila orang sakit nak berubat dengan tokoh Hindu ni tak baik-baik. Tiba-tiba Maulana Malik Ibrahim dia boleh berubat. Berubat cara Islam lah. Berubat macam kita lah, baca Quran tu kan. Mari dia pun baca Quran, sihat. Orang pun, wah, ini Tok Wali. Nampak? Dia buat Tok Wali tu. Bila buat jadi dia mujarab, orang Hindu Syekh bila tengok pelik, dia mula nak sembah orang. Itu orang Hindu. Orang Hindu ni kadang-kadang dia punya perasaan dia, tengok pelik sikit dia berasa kita kena sembah orang ni. Mana tak pelik Syekh, lembu pun disembah. Lembu tu orang tak sembah tau, tapi dia boleh sembah lembu. Sebab apa? Sebab lembu ni bagi susu, kita minum susu dia, kita macam anak dia. Eloklah tu mengaku anak lembu. Betul tak? Situ kan. Dia macam tu tau, dia style berfikir. Maulana Malik Ibrahim dia buat macam tu, menyebabkan orang makin dekat dengan dia. Masa itulah dia kempen Islam, dia jadi Islam. Dan orang pun bakat-bakat masuk Islam. Perubahan tu masuk. Bermakna Islam masuk di tanah Jawa bukan dengan peperangan. Islam masuk di tanah Jawa dengan perubatan. Nampak cerita Mari pula satu era Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dengan Sunan Bonang, dua sunan bergaduh dalam isu tahlil arwah. Sebab orang Hindu ni ada satu budaya, bila kematian dia ada satu akidah. Hari ke-7 perut dia pecah, hari ke-14 jadi macam ni, hari 40 jadi macam ni. Last sekali datang orang Hindu ni pula, bila hari ke-7 tu dia ada istiadat ni, pengamalan ni. Datang Sunan Kalijaga, dia kata kita kena tukar budaya ni. Kita kekalkan dengan cara 7 hari 40 hari ni, tapi kita jangan baca mentera-mentera Hindu. Kita baca Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca zikir-zikir. Di situlah timbullah istilah tahlil arwah. Nampak? Dia kena buat macam tu. Barulah orang Jawa tu yang Hindu tu last sekali tukar jadi Islam. Islam masuk di tanah Jawa bukan dengan peperangan. Islam masuk di tanah Jawa dengan perubatan. Nampak kan? Serupa berlaku kat Malaysia. Nama apa? Parameswara. Kalau Buya Hamka dia tak sebut Parameswara, dia sebut Permaisura. Itu istilah Buya Hamka. Bacalah buku sejarah. Anda ni suka baca buku sejarah. Dulu 3-4 tahun lepas anda baca 23 buah buku sejarah Islam tanah Melayu. Boleh cerita sikit lah, bukan pandai sangat, boleh cerita sebab pernah baca kan. Orang dok cerita, katanya Parameswara ni mari kat tanah Melayu lah, dok mari tanah Melayu, dok bersandar kat sebatang pokok. Jadi bila bersandar sebatang pokok, dia berehat, tiba-tiba ada 2 ekor binatang yang sedang bergaduh. Dok gaduh, orang dok gaduh. Bila dah bergaduh di antara 2 binatang ni, tiba-tiba serigala dengan rusa bergaduh, serigala menang. Rusa menang, serigala kalah. Menyebabkan Parameswara itu terkejut. Dia pun tanya pada Adu Balang, ni pelik tempat ni, aku tak pernah tengok benda macam ni. Aku nak tanya korang, pokok yang aku dah bersandar ni pokok apa? Yang orangnya pergi tengok atas. Dia kata, pokok Melaka tuanku. Lagu tu kita bubuh nama negeri ni, negeri Melaka. Cerita tau, anda dengar cerita ni masa jam 4, anda beriman cerita ni. Beriman betul-betul cerita ni. Bila kita dengar cerita ni masa jam 4, up sikit belajar kat Azhar. Azhar ni ada satu fakulti sejarah Islam. Dia kaji tentang tarikh, hebat Rupa-rupa orang buat kajian Islam masuk tanah Melayu ni, bukti Islam pernah masuk tanah Melayu, kalimah Melaka. Melaka ni bukan buah Melaka tau. Melaka ni bahasa Arab, Malqa ni makna Melayu tempat pertemuan pedagang India, Arab, dok temu kat situ. Disebabkan dia bertemu di situ, dan raja Parameswara pun masuk Islam, dan sekali dia tukar kerajaan tu berubah nama Melaka. Sebenarnya Malqa, bukan Melaka. Orang Melayu baca Arab macam ni agak-agak. Orang Kelantan cakap Arab, pening kau. Orang Kelantan cakap Arab, orang Kelantan cakap orang putih.
Kita nak tergelak orang putih pun pening. Kau cakap Kelantan, kau cakap orang putih. Kan? Orang Terengganu cakap Kelantan, cakap Arab. Lain tau. Kawan anak seorang orang Terengganu cakap Arab. Madza hasalta fil imtihan? Apa kamu dapat dalam peperiksaan? Dia kata Jack Jidang. Ini ada G. Padahal Jack Jidan atau betul. Tapi bila dia bunyi, dia Terengganukan Arab tu sampai Arab apa ni? Ada. Kawan anak seorang masuk dalam kelas belajar bahasa Arab. Syekh ni tanya, "Mal i'rab?" Apakah i'rab ni? Bacaan ni macam mana segi i'rab? Dia adalah segi bahasa Arab. Kawanan orang Kelantan dia kata apa? Ismul ladzi la yansarih. Kata dia. Ismul ladzi la yansarih. Bunyi Kelantan dah. Bunyi Kelantan apa Syekh ni pening? Kau cakap apa ni? Kita Kelantan gelak belakang. Orang Kelantan cakap Arab. Orang Kelantan cakap orang putih, bunyi lain. Orang Melayu sebut Melaka. Serupa. Sebenarnya Malqa, tempat pertemuan. Tapi orang Melayu Melaka. Dia pergi cek Melaka ni apa? Buah Melaka. Mana kau tahu? Tu cerita para miswara sandal atas pokok. Lepas tu tengok atas pokok buah Melaka. Para miswara tu belum tentu cakap Melayu lagi tau masa tu. Dia mari pada Majapahit tu. Para miswara kan mari daripada Majapahit. Dia duduk kat situ. Bahasa Melayu mana ada lagi? Majapahit ni cakap Jawa tak tahu. Cakap Jawa ataupun dia cakap Tamil ke, ataupun cakap bahasa Hindustan. Lagi jam. Cakap bahasa Syahrukh. Isfal iskanam kya hai? Dia tanya soalan. Isfal iskanam kya hai? Dia kata Melaka hai. Habislah lucu kita kan. Tapi nak bagi tahu, Islam masuk tanah Melayu bukan dengan peperangan. Islam masuk tanah Melayu bukan dengan pertumpahan darah. Islam masuk tanah Melayu dengan dakwah. Dengan dakwah yang lembut kan? Dengan sindiran, dengan perubatan. Ni Islam masuk tanah Melayu. Bila Islam masuk tanah Melayu bukan dengan peperangan, itu merupakan hikmah dakwah di Malaysia. Nampak? Itu adalah hikmah dakwah di Malaysia. Tapi kalau kita pergi ke negara Arab, keras, itulah hikmah. Arab kalau guna lembut-lembut memang tak pakai. Arab, betul. Arab ni kalau dia tegur, dia sound direct tau. Arab. Anak duduk kat Mesir, duduk Pakistan. Naik bas dengan seorang kawan Arab Oman, daripada Oman belajar Pakistan. Naik bas, tiba-tiba ada orang kat depan isap rokok. Kita belakang ni berasak, pening kita ni. Kita tak tahu mengumpat, apalah dia ni tak reti hormat kita, dia berasak kat belakang. Kawan anak Arab ni dia tengok, dia rasa kesian kat kita, dia pergi cuit. Syekh, isap rokok tu tak betul, orang belakang kesian. Orang tu, tak minta maaf, dia padamkan rokok pada masa tu. Agak-agak orang Melayu boleh buat macam tu lah. Orang Melayu tak boleh tau. Orang Melayu, aku aku je rokok. Memang rokok mu, aku rasa ni, ke mana pula? Kita je lain tau. Arab punya style, kita punya style memang tak sama. Dia tak sama tau. Pendekatan mesti tak sama. Pendekatan yang berbeza, kesesuaian dengan orang itu, itulah dipanggil sebagai al-hikmah, kebijaksanaan. Ingat situ Allah Ta'ala ajar kita ni berhadapan dengan orang, hikmah, kebijaksanaan. Ada orang dia kena sindir, ada orang kita kena berdebat, ada. Bagi hujah je dengar sampai dia okey dah tak apalah, nak ubahlah nak pendapat, nak ubahlah nak punya agama. Ada orang macam tu. Dr. Zakir Naik datang semalam PWTC semalam pergi ceramah dekat PWTC. Ada seorang Hindu masuk Islam. Dia cerita pongkang cerita Islam. Dah sekali perempuan Hindu dengar, tanya soalan, dia jawab masuk Islam depan tu selalu. Maknanya ada orang masuk Islam dengan hujah. Nampak? Bagi hujah yang mantap, dia dengar sampai dia puas hati, dia boleh tukar dia punya akidah daripada agama lain kepada agama Islam. Ada kan? Nak cerita tak sama. Nabi Ibrahim AS dia berhadapan dengan Namrud dengan 2-3 kaedah. Yang pertama, sindir. Dia sindir tadi, patung tadi kan. Bengang Namrud Syekh. Sial ni kau macam ni kat aku. Bengang tu. Aku dah lah ketua kerajaan, kau buat lebih kurang dengan aku. Dia sakit hati. Dah sekali cabar debat. Pergi berdebat. Debat tu cerita pasal matahari naik kat timur ke naik barat. Bujah. Fabuhital ladzi kafar. Yang kafir tu kalah. Kafir kalah satu hal. Keliling kelalau. Pengikut Namrud tengok. Lah, kita dah rasa dia Tuhan. Rupanya bodoh je. Bodoh je kita kata Tuhan. Tuhan apa bodoh? Baik kita ikut dia. Dia tak ngaku Tuhan. Tapi cerdik. Ikut dia. Ikut Nabi Ibrahim. Dah salah. Ada kan? Kalau kita buat misal lain. Panjang pula cerita. Kita buat misal lain. Nabi Muhammad SAW pernah sebut dalam satu hadis. Qissatul Ghulam. Nama kisah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ni menceritakan tentang ayat Quran dalam surah Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud wa hum 'alaiha qu'ud, kata Allah Taala dalam Quran. Dibunuh ashabul ukhdud. Yang mereka ni duduk tepi parit. Yang parit itu dinyalakan dengan api.
Kisah seorang budak tu. Dia ni duduk dalam satu kerajaan yang raja tu mengaku diri Tuhan. Dia mengaku diri Tuhan. Jadi nak jadi cerita, dia ada salah seorang menteri kesihatan. Menteri kesihatan raja tu, dia ni dah tu nak bawa pada mati.